Abang, setuju tak dengan cadangan saya ni? Awak cakap ajalah, barulah saya tahu setuju atau tidaknya. Macam mana kalau kita jodohkan si Daniel dengan Wani? Saya tengok mereka tu sesuai dan suka sesama sendiri. Lagipun mereka tu bukan orang lain dengan kita. Daniel tu cucu kita. Dan Wani pula, kita dah anggap dia macam cucu kita sendiri juga. Hish. Awak ni mandai je bercadangan. Kita kenalah tanya yang punya badan dulu. Budak-budak zaman sekarang ni bukan macam budak-budak kita dulu. Saya baru buat cadangan je, bang. Saya pun setuju juga kalau mereka disatukan. Tapi ialah, kita kena tanya dulu pada mereka, setuju atau tidak. Hai Wani, seorang aja ke? Kenapa diam aja bila abang tanya? Kenapa kau suka kacau aku, Kau tahu kan aku tak suka? Aku meluat. Kalau kau kacau aku lagi, aku beritahu tak aku dengan semua kampung. Oh, kau nak tunjuk sombong dengan aku, ya? Wani, ini bacok tau. Bacok ni pantang dicabar. Kalau dicabar, tahulah akibat kau nanti. Bobok dia, bang. Sabar, Bobok. Dah, mari kita balik. Tahulah aku macam mana nak ngajar dia. Wani nak pergi mana ni? Oh, bersirap. Kalau macam tu, aku pun belum mandi lagi ni, Wani. Apa salahnya kalau kita mandi sama-sama? Dan abang, tolong gosok Kan? Sama-sama kita gosok-mengosok. Boleh kan? Kenapa, Wani? Apa yang dah Bacok lakukan kepada kamu? Dia cuba buat perkara yang tak baik, Tok. Apa? Bacok cuba lakukan perkara yang tak baik kepada kamu? Betul ke ni? Betul, Tok. Wani tak tipu. Selama ni pun dia selalu kacau Wani. Dia memang kurang ajar, Tok. Kurang ajar. Tak apa. Dah, mari kita balik. Siapa yang buat khianat rumah Pak Kop ni? Betul.
Tengok tu semua habis kena bakar. Ini mesti orang kampung buat kerja ni. Budak-budak nakal ni. Kalau saya dapat... Saya bacuklah, Pak Mat. Bacuk. Aku tengok muka kau macam Akup lah. Tok Akup dah lama meninggal. Apa hal kau datang malam-malam buta ni, Bacuk? Saya ada hal nak jumpa dengan Pak Mat. Apa halnya? Duduk sini, masuk. Allah. Berderau darah aku lah. Tadi aku tengok muka kau macam... Aku sekali tengok macam muka kau. Mana satu ni? Apalah Pak Mat ni. Tengah-tengah malam buta ni, sebut orang yang dah lama meninggal. Tak elok. Ya, apa hal kau datang ni, Bacuk? Begini, Pak Mat. Sebenarnya saya ada kemusykilan sikit nak menanya pada Pak Mat ni. Amat malang sekali. Ketiga-tiganya meninggal dunia dalam keadaan begitu ngeri. Dan nasib dia. Itu hari dia. Hari kita pula tak tahu. Tapi yang menyedihkannya, sebelum Nek Manja itu meninggal, dia selalu sebut tentang cucunya. Katanya dia ingin benar nak jumpa dengan cucunya. Dia rindu sangat. Cucu kesayangan dia tu ke mana, Pak Mat? Kata Nek Manja, cucunya berhijrah ke bandar cari kerja. Tapi yang peliknya, bertahun-tahun dia tak balik. Hantar surat tidak, satu berita pun tak ada. Inilah anak muda sekarang ni. Sikit langsung tidak menghormati orang tua. Orang tua saja menghormati dia, mengingati dia. Begini, Pak Mat. Yang menjadi heran pada saya cuma nak tahu apa punca kejadian yang menyebabkan rumah Tok Akup tu terbakar. Susah nak mengagaknya, Bacuk. Tapi kalau kebakaran itu berpunca daripada hasad dengki manusia, suatu masa nanti Tuhan akan membalas kejahatannya. Tapi kalau kebakaran itu berpunca daripada binatang buas atau kesilapan dirinya sendiri, itu yang dikatakan takdir. Kita berdoa sajalah kepada Tuhan semoga ruh mereka dicucuri rahmat. Ingat, Bacuk, orang jahat ni akan menerima pembalasannya.
Abang ni nampak brutal. Penakut juga abang ni, Kau ni apa ni, Bobok? Buat terkejut aku je lah. Alah, bang. Sekali-sekala buat lawak. Buat lawak. Buat runtuh jantung aku je. Ini yang jadi kemuskilan pada aku ni, Bobok. Kat jeti tu tadi, aku terpandang Nek Manja berdiri, tercatuk di situ. Nek Manja? Huh. Orang tu kan dah lama mati. Apa kau cakap ni, Bobok? Ni betul ni. Aku bukan cakap bohong. Memang betul. Nek Manja atas jeti tu berlega-lega sana sini. Aku rasa di jeti ni ada hantu Nek Manja. Tak boleh jadi ni. Berdiri bulu goma aku. Abang ni biar betul bang. Jom balik dah bang. Jom. Dah lekas. Siapa tu, Bobok? Tak pernah tengok pun bang. Ni budak luar ni. Yang daging ni. Kau tengok tu. Beg yang dibawa tu. Ini mesti dadah ni bang. Tanpa ada ladang kat dalam tu kita ikut bang. Itu yang berheran tu, rumah siapa dia nak pergi? Hutan-hutan pula tu. Jom kita ikut. Hei! Kau ni siapa, ha? Ha? Kenapa kau diam? Aku tanya kau ni, kenapa kau diam? Aku tak pernah tengok kau dalam kampung ni. Kau orang luar, Dan apa hal kau nak datang kampung ni? Apa hal? Cakap! Memang betul saya lama tak balik sini. Tapi kalau berdua ni orang sini, dah tentu awak kenal dengan Tok Akuk dengan Nenek Manja kan? Saya ni cucu dia, Daniel. Cucu Tok Akuk. Nek Manja. Wani. Jadi kau ni? Iyalah saya nak ke rumah dia. Dah lama sangat saya tak jumpa dengan dia. Rindu saya dengan dia orang tu. Saya pergi dulu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu betul saya pada Datuk dengan Nenek. Dah lama Nenek menantikan kepulangan kamu, Daniel. Siang malam Nenek berdoa pada Tuhan agar membukakan pintu hati kamu untuk pulang ke rumah ni. Nenek amat rindukan kamu selama ni, Jom. Sudahlah tu. Tak payahlah bersedih sangat. Pergilah ke dapur sediakan makanan sepatutnya untuk Daniel. Dia ni penat berjalan kaki. Tentu perutnya lapar. Pergilah. Kamu pergilah mandi dulu ya, Cu. Nenek ke dapur siapkan makanan. Tak makan sekali. Tak apa, silakan. Datuk sudah makan. Sudahlah tu. Kita ceritakan perkara itu kemudian. Biarkan Daniel makan dulu. Banyak betul Nenek masak malam ni. Semua ni makanan kegemaran kamu. Memang Nenek sediakan untuk kamu. Nenek tahu kamu balik hari ni. Nenek tahu? Begitulah kebiasaan nenek kamu. Tiap-tiap hari dia masakkan makanan yang begitu banyak. Dan sentiasa menunggu kepulangan kamu. Tiba-tiba hari ini kamu muncul. Dan terubahlah rindu hati nenek kamu sekarang ni. Ni Atuk tak makan sama ke? Nek? Tak payah. Atuk bagi bahan makan. Biarlah, Cu. Nenek pun masih kenyang lagi. Makanlah. Abang nampak tak apa yang saya nampak tu, bang? Nampak. Apa hal budak tu? Nampak. Kan aku dah kata, budak bandar tu kurang sioman. Kau tengok tu. Bercakap sorang-sorang dalam rumah tu Akop yang dah lama terbakar. Kan gila nama tu. Dahlah Bobok. Kita tak usah buang masa tengok budak gila tu. Kita pergi tempat biasa je. Masa kamu pergi ke luar negeri, nenek kamu sentiasa sunyi. Muncul ada Wani. Daniel, inilah Wani. Cucu nenek juga. Dia tinggal dengan nenek sejak kamu pergi dulu. Wani, inilah Daniel yang nenek selalu ceritakan pada kamu tu. Syukurlah pada Tuhan. Akhirnya kamu pulang juga ke kampung ni. Tubatlah rindu nenek pada kamu, Cu. Saya pun rindu juga dengan Nenek, dengan Atuk, dengan kampung ni. Tok, saya rasa rindu nak pergi mancing lah, Tok. Mesti ikan kat
batu menunggul tu sama macam dulu lagi kan? Besok kita pergi mancing tu. Nampak gayanya Datuk tak dapat pergilah, Daniel. Sebab besok Datuk dengan nenek ada jemputan kenduri. Jadi kalau Danny nak pergi juga, Wani boleh tolong temankan. Ya? Daniel, nenek tanya sikit boleh tak? Semasa kamu berada di luar negara dulu, tentu seronok ya? Tentu kamu dah ada teman wanita tak? Kawan tu ramailah ni. Perempuan barat ni tak sama macam perempuan Melayu. Lebih-lebih lagi gadis kampung. Lebih lembut, lebih sopan. Terkejut saya, Nek. Kenapa tak tidur lagi ni, Cu? Tak boleh tidur lah, Nek. Panas agaknya. Ni, Nenek pun kenapa tak tidur lagi? Dah dekat pukul 1 dah ni. Yalah, pergilah tidur. Nenek pun nak tidur dah ni. Ya? Ondo tu. Lekas. Hei! Tak ada kerja lain lagi kah? Pak Mat, rupanya orang tua yang bernama Pak Mat ni penakut rupanya. Kau nak main-mainkan orang, Ha? Kami cuba nak menguji aja. Tapi Pak Mat, janganlah marah, Memang puncut lebih hidung saya tengok ni. Memang betul macam serombong kapal. Oh, kau nak uji aku ya? Apa kau cakap? Kau nampak ni tak? Kau nampak ni? Macam yang budak. Jangan marah. Aku jumpa kau lagi. Aku pancung kepala kau. Tak gunanya budak-budak. Nak kata budak dah tua bangka.
batu nisan. Allah. Aku bemelan. Cantik Wani hari ni. Kan abang kata nak tengok kawasan kampung. Nenek suruh Wani temankan. Puas Wani cari abang. Rupanya duduk kat sini termenung. Kenapa? Teringatkan buah hati ya? Boleh bersuara rupanya. Abang ingatkan Wani bisu. Banyak juga ikan kat sini Wani suka mancing? Wani, kalau abang tanya jangan marah Kenapa sejak abang balik Wani tak pernah bercakap? Wani malu Abang tahu tak? Dekat jeti ni lah Nek Manja duduk dan termenung bila teringatkan abang. Tiap-tiap hari dia menanti dan menanti tanpa rasa jemu. Tapi syukurlah akhirnya doa dia termakbul juga. Tapi ke mana abang menghilang selama ni Kenapa abang tak pernah menghubungi nenek dengan Datuk? Abang tahu. Memang silap abang selama ni tak bagi tahu Datuk dengan nenek kat mana abang selama ni. Abang dah luka ke hati nenek. Abang juga dah susahkan Wani sebab terpaksa jaga Datuk dengan nenek selama ni. Terima kasih Wani. Sebenarnya abang pun rindukan Datuk dengan nenek. Tapi sebab urusan abang tak sempat nak jengah dia orang. Dia oranglah segala-galanya pada abang sejak mak dengan ayah abang meninggal. Dia orang yang jaga abang. Kasih sayang dia orang tu abang tak dapat lupakan. Sudahlah tu bang. Wani tahu, nenek dengan Datuk faham. Semenjak abang balik hari tu, Wani tengok neneklah orang yang paling gembira. Kerana penantian dan rasa rindu mereka selama ni dah terubat. Begitu juga Wani. Siapa? Kau tengok tu, Bobo. Kan aku dah kata budak bandar tu gila. Tengok. Bercakap seorang-seorang atas jeti tu. Sian abang Muka handsome. Sekali imbas macam Rosti Ramli. Tapi sewil. Sian je. Wani. Wani nampak tak orang tu? Mana? Tu. Kenapa dia pandang abang semacamnya? Tak payah pedulikan diorang, bang. Abang pun dah lama tak balik kampung ni kan? Jom kita pergi tempat lain.
siapa? Ha? Datang dari mana? Cakap! Minta maaf, Cik. Saya tumpang tidur kat sini. Saya ni, nama saya Daniel. Cucu Tok Akub ni dengan nenek manja. Cik, saya nak tanya satu benda. Pakcik tahu tak mana perginya Datuk dengan nenek saya? Sebab hari tu bila saya sampai, dia orang yang sambut saya. Dia orang bagi saya makan sedap. Tapi tiba-tiba je macam ada satu yang ganjil jadi pada saya. Macam mimpi pula. Rumah saya yang selama ni saya nampak cantik, tiba-tiba jadi usang, jadi buruk. Lepas tu saya nampak wajah-wajah datuk saya, nenek dan Wani tukar jadi hitam, ngeri. Apa yang berlaku ni, Pakcik? Apa yang jadi kat saya ni? Sebenarnya, apa yang kamu jumpa semalam bukanlah Atuk, Nenek dan Wani. Mereka itu adalah makhluk halus yang menyerupai Atuk, Nenek dan Wani. Mereka itu adalah roh-roh jelmaan. Mereka telah meninggal dunia kira-kira setahun dulu. Meninggal dunia? Ya. Mereka telah mati dalam satu kebakaran kerana sakit hati dan dendam Bacuk. Bacuk tergila-gilakan Wani. Dia cuba melakukan perbuatan sumbang. Pakcik boleh tolong uruskan kenduri doa selamat untuk Datuk dengan nenek saya. Saya mau roh-roh mereka tu aman. Dan saya mau mereka tahu yang saya rindu dan sayangkan mereka. Itulah yang sebaik-baiknya. Kau ni sebenarnya diganggu oleh roh jelmaan syaitan. Boleh tak Pakcik tolong tunjukkan kubur mereka tu? Kubur mereka di ujung kampung sana. Di batu nisan tu tertulis nama-nama mereka. Kau bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiahkanlah Fatihah dan Yasin supaya roh mereka dicucui rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ribuan terima kasih diucapkan kepada produser NLE Services dan juga ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah Rosli Rahman Adam, tenaga produksi, technical crew, production crew dan semua yang terlibat. Di sini Miza ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kerana pihak produser telah sudi memberi peluang kepada kami untuk merealisasikan drama Momok ni. Dan tidak lupa kepada penulis skrip Momok,
yang berjaya menulis sesuatu yang seram, yang menakutkan lain daripada filem-filem ataupun drama seram yang lain. Watak Miza dalam Momok 3 ni adalah sebagai gadis bandar yang datang ke kampung kerana melawat saudara lama. Tapi dalam perjalanan tu ada tragedi. Dan di sinilah bermulanya cerita Dendam Maisarah. Dalam penggambaran Momok 3 ni memerlukan pengorbanan dari semua pihak, daripada pengarah, kru, pelakon, semua orang. Bekerja 24 jam sehari. Macam-macam lagi lah pengalaman yang tak boleh dilupakan. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang drama Momok 3 ni, jangan lupa beli VCD yang original dan jangan lupa tengok Momok 3. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasih pada NLE Services yang penerbitnya Cik Azizul sebab bagi saya peluang untuk berlakon dalam VCD ni. Lebih-lebih lagi saya nak terima kasih pada tuan pengarah kita, Encik Rosli Rahman Adam, seorang pengarah yang berkaliber dan berbakat. Ia juga seorang pengarah yang kreatif. Saya nak berterima kasih pada kedua-duanya kerana beri saya peluang untuk berlakon dalam VCD ini. Bagi saya, watak dalam VCD ini, Dendam Maisarah, semua bercabar. Dan tak semua orang yang boleh buat. Saya rasa beruntung sebab saya dah berpeluang untuk memegang watak ni. Hampir saya terlupa. Saya sebenarnya nak cerita pasal watak Meli dalam cerita Dendam Maisarah ni. Sebenarnya watak Meli ni, Meli adalah seorang pemuda yang pendiam. Pemuda kampung yang baik, yang suka tolong siapa saja. Tapi dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang agresif dan suka berdendam. Ini adalah gara-gara disebabkan oleh seorang perempuan bandar yang telah mengecewakan dia. Jadi bagi dia, semua perempuan bandar ni sama. Perempuan bandar ni bersifat materialistik, curang dan banyaklah sifat-sifat yang tak baik. Jadi mana-mana perempuan bandar yang masuk ke dalam kampung ni, bagi dia jahat, bagi dia tak elok. Jadi dia akan balas dendam apa yang perempuan bandar dah buat pada dia. Dan akhir sekali, saya harap anda semua belilah VCD ini yang original supaya dapat membantu kami semua yang bertengku lumus untuk menyiapkan VCD ini. Okey? Saya Azna Hamid. Dalam Momok 3 ni, saya melakonkan watak Misah dalam episod Penunggu Pusaka. Dalam watak ini, saya sebagai isteri kepada Zahid yang dari bandar dan pindah ke kampung dan tinggal di rumah pusaka arwah ibu mertua saya. Dan dalam rumah tu masa tu macam-macam lah. Si Misah ni diganggu oleh makhluk halus. Dan macam-macam lah dia nampak dan sering diganggu hantu. Dan Misah cuba selalu beritahu pada suaminya, tapi suami tidak mau ambil peduli. Dan bila Misah mengajak suaminya pindah, suaminya tak mau. Dan belilah yang original. Momok 3. Cerita yang unik. Momok 3. Dalam satu cerita, dia ada 3 cerita pendek. Dan saya terlibat dalam salah satu daripada cerita. Dan saya tak perlulah saya nak cerita tentang jalan ceritanya. Saya nak cerita di sini tentang pembikinannya. Saya sungguh rasa bertuah dapat terlibat dalam satu produksi di mana keseluruhan yang terlibat terharu. Syabas kepada nakhodanya Encik Rosli Rahman Adam. Dan tidak lupa kepada produser lah yang telah mengeluarkan modal. Kalau tak ada produser, tak ada cerita. Jangan beli yang cetak rompak. Rompak itu maknanya
Benda yang salah, rompak tu berdosa. Kalau kita beli benda yang dirompak, maknanya kita ada benda haram. Kita tengok benda yang haram, maknanya berdosa. Jadi beli yang original. Saya Rusdi Ramli, saya terlibat dalam Momok 3 ni, terbitan NLE Services Sdn Bhd. Dalam cerita ni saya berperanan sebagai Daniel, seorang pelajar yang lama belajar di luar negeri dan balik kerana rindukan datuk dan neneknya. Bila dia sampai di kampung, dia diterima oleh datuk neneknya dengan mesra, tanpa disedari oleh Daniel yang datuk dengan nenek dia sebenarnya dah meninggal. Jadi banyak kejadian-kejadian yang pada saya bukan menakutkan, saya tak nak menakutkan orang. Pengajaran kot, pengajaran untuk semua bahawa yang gaib ni memang wujud dalam dunia ni. Jadi pengarahnya seorang yang kreatif, senang bekerja, tak marah-marah, sebab saya tak boleh bekerja dengan pengarah yang marah-marah sangat. Jadi senang bekerja dengan Rosli Ramadam. Pengalaman semasa syuting, ada yang senang dan ada juga yang benda-benda yang baru dan susah pada saya agaknya, sebab kita bermain dengan prop-props yang pelik-pelik agaknya. Lepas tu bila saya berlakon tu, saya perlukan imajinasi yang kadang-kadang tu perlukan imajinasi sendiri, sebab bukan semua shots tu akan menggunakan semua casting. Jadi saya kadang-kadang terpaksa berlakon sendiri dan membayangkan keadaan masa tu. Scene yang paling saya suka, scene di mana Daniel terjaga dari tidur, dia terdengar suara, dia keluar dari rumah mencari suara, dan akhirnya dia ternampak lembaga yang mengerikan. Dia balik ke rumah, dia nampak rumah yang selama ni dia nampak cantik jadi buruk. Masuk dalam rumah, dia jumpa atuk nenek dia yang dah bertukar wajah. Saya paling suka scene yang itulah, sebab mungkin susah sikit dia punya pembikinan, tapi saya suka benda-benda yang macam tu. Dia lain daripada yang selalunya saya lakonkan lah. Untuk semua peminat-peminat filem Melayu, filem Malaysia, tolonglah beli yang original. Jangan beli cetak rompak, jangan sokong mereka. Dan nantikan momok-momok yang akan datang. Jadi orang tuan pun saya ucapkan terima kasih lah kepada syarikat NLE Services Sdn Bhd yang ambil saya lagi, dan di Momok 3 agak mencabar juga. Terima kasih kepada pengarah Rosli Ramadam yang saya rasa amat menyenangi kerja beliau dan agak begitu kreatif dalam membentuk satu lakonan, dan saya pun dibentuk. InsyaAllah, alhamdulillah, cubalah beli yang original. Kalau yang original tu kita boleh simpan untuk kenangan abadi. Terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih khasnya pada pengarah kesayangan saya iaitu Rosli Ramadam dan pihak produser NLE Services Sdn Bhd amnya yang telah memberi peluang kepada saya untuk membawa watak dalam Momok 3 ni sebagai Nenek Manja. Nenek Manja ni adalah satu roh jelmaan yang menjelma semula, itu setelah cucunya kembali daripada luar negeri. Sebab sebelum ni saya tak pernah lagi berlakon dalam cerita hantu. Jadi pengalaman di sini saya rasa yang paling saya suka tentang bagaimana saya diubahkan, terus berubah wajah. Dan pada saya rasa, dan di samping pengarah yang begitu macam Cik Rosli Ramadam, dia punya idea dia yang tersendiri. Saya pernah berlakon di bawah arahan dia sekali dalam cerita Tomo, dan saya memang kepingin orang kata seterusnya untuk berlakon di bawah arahan dia, tapi kemudian saya dapat berlakon dengan dia sebagai anak dia, anak pada saya, dan kemudian ini kali kedua saya dapat di bawah arahan dia. Alhamdulillah, syukur. Saya amat berbangga lah bila saya kata, bila dia kemudian yang amat yang orang kata saya hargai sekali, dia sebagai pengarah yang telah menelefon saya untuk menawarkan watak ni kepada saya. Begitu seorang director, saya rasa yang begitu low profile,
Tapi saya bukanlah sekadar orang kata nak mengangkat-ngangkat dia, tapi kebenaran ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua tenaga produksi yang terlibat yang begitu baik sekali dalam menjayakan Momok 3 ni. Dan pada saya mengharap bantulah kami, iaitu belilah yang original, yang drama Momok 1, 2 dan 3 ni terbitan daripada NLE Services Sdn Bhd.